Assalamualaikum. Sekali lagi bersama saya Ismail Adnan dalam Best 5.10 edisi 7 petang. Ikuti antara tumpuan hari ini. Markas Tentera Darat hari ini mengesahkan mayat Kapten Hasman Hussein yang dilaporkan hilang Sabtu lalu selepas dipercayai dihanyutkan banjir di Pulaski County, Missouri, Amerika Syarikat telah ditemui kemarin. Jenazahnya dibawa ke rumah mayat Hospital Fort Leonard Wood. Sementara itu, isteri Allahyarham Hazwani Ahmad membuat keputusan untuk tidak pergi ke Missouri kerana belum mampu menempuh perjalanan jauh. Ekoran masih menyusukan anak kembar yang berusia 3 bulan. Banjir di Pahang telah pulih sepenuhnya selepas penduduk terjejas di projek perumahan rakyat termiskin Kepadang, Berjaya Permai, Kuantan pulang ke rumah masing-masing pagi tadi. Ia melibatkan 51 orang daripada 11 keluarga yang dipindahkan ke Sekolah Kebangsaan Kepadang. Mereka dipindahkan ke pusat pemindahan sementara itu pada Ahad lalu setelah rumah mereka dinaiki air sedalam 0.5 meter. Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Terengganu memutuskan pengharaman penggunaan rokok elektronik atau vape di negeri berkenaan. Manakala Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Terengganu memutuskan pengharaman penggunaan rokok elektronik atau vape di negeri berkenaan. Keputusan dibuat hasil mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri. Menurut Mufti Negeri Datuk Dr. Zulkifli Muda, keputusan sebulat suara penggunaan vape adalah haram pada pandangan Islam berasaskan dalil serta hujah daripada Al-Quran dan Hadis. Keputusan itu juga selaras dengan Majlis Fatwa Kebangsaan yang sebelum ini memutuskan penggunaan vape adalah haram. Ribuan bangkai ikan ditemui terapung di perairan Sungai Melaka menghala Taman Rempah dipercayai akibat tumpahan toksid dan racun ke sungai berkenaan. Ia disedari pekerja pembersihan sungai apabila mendapati bangkai ikan memenuhi permukaan sungai sehingga menghasilkan bau busuk. Penduduk mendakwa kejadian seumpama itu bukan kali pertama berlaku di sungai berkenaan, namun kejadian kali ini disifatkan yang paling buruk. Beberapa syarikat pengeluar tayar antarabangsa berminat untuk menggunakan tayar mesra alam berasaskan getah asli termaju yang dibangunkan oleh Lembaga Getah Malaysia LGM. Syarikat-syarikat ini termasuk Hankook dari Korea, Continental dari Jerman, Michelin dari Perancis dan Apollo Tyre dari India. Perkara itu dijelaskan oleh Ketua Pengarah LGM Datuk Dr. Muhammad Akbar Muhammad Said pada sidang media selepas Majlis Pemeteraian Memorandum Perjanjian antara LGM dan Nadi Corp Holdings. Perjanjian itu bagi membentuk kerjasama penyelidikan kajian aplikasi komersial tayar mesra alam berasaskan Ecoprina dan Bioprina. Susulan lombong gipsum runtuh di wilayah Shandong, China. Pasukan mencari dan menyelamat SAR mengesahkan 8 pelombong masih hidup walaupun terperangkap di bawah runtuhan itu sejak Jumaat lalu. Sebuah kamera infrared dihantar ke dalam kawasan runtuhan itu dan komunikasi dengan pelombong yang terperangkap. Setelah mengetahui kedudukan mereka, pasukan SAR menghantar bekalan makanan dan lampu menerusi lubang. Colombia mengesahkan amaran merah berikutan kebakaran hutan di Amerika Selatan itu semakin merebak. Dilaporkan amaran itu efektif di hampir 80% negara itu. Kebakaran itu dikatakan berpunca daripada fenomena El Nino. Tahun ini sahaja, Colombia telah kehilangan lebih 105,000 hektar hutan akibat kebakaran hutan. Pihak berkuasa menjangkakan kebakaran hutan ini akan berlarutan sehingga 2016. Tren laju yang mengelilingi Pulau Hainan, China mula beroperasi hari ini. Operasi pertama bermula pada pukul 9.40 pagi tadi dari stesen Haikou. Perjalanan mengelilingi Pulau Hainan sejauh 653 km dengan 29 hentian itu mengambil masa kira-kira 3 jam. Sepanjang perjalanan ini, penumpang turut berpeluang melihat pemandangan laut. Sempena pembukaan laluan itu, orang ramai boleh mendapatkan tiket pada harga diskaun sehingga 29 Januari depan. Baiklah, perkembangan lanjut dan banyak lagi berita dapat anda ikuti dalam Nasional 8 kurang sejam dari sekarang. Teruskan bersama TV1. Assalamualaikum dan salam sati sejua.